Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar. Terima kasih kerana masih lagi berada dalam channel ini dan terus menyapot channel ini. Untuk berita malam ini, saya ingin kongsikan satu berita yang selama ini bagi admin sendiri pun, admin pun tertanya-tanya, dan persoalan ini semestinya ada pada kita semua yang telah mengundi pada 19 hari bulan lalu, yaitu berkaitan Zahid Hamidi. Oke, sebelum admin teruskan dengan penceritaan tentang hal ini, admin minta kepada kita semua yang belum subscribe channel ini, ringankan tangan, ringankan hati untuk menekan tombol subscribe, dan juga jangan lupa komen dalam video ini dan juga berikan like. Jika tak mau bagi like pun tak apa, komen pun tak apa, yang penting bantu ringankan tangan untuk subscribe channel ini agar channel ini sentiasa berkembang bagi kita semua. Oke, kita teruskan kepada agenda kita pada malam ini, yaitu Zahid Hamidi. Persoalan yang sangat besar. Adakah selepas Zahid Hamidi dilantik sebagai TPM buat kerajaan Anwar Ibrahim, yaitu kerajaan perpaduan, adakah kes mahkamah yang beliau hadapi sekarang ini akan dibuang begitu sahaja? Ya, admin yakin dan pasti ramai di kalangan kita, rakyat-rakyat Malaysia, pasti akan berfikiran sedemikian rupa. Adakah dengan pelantikan Zahid Hamidi sebagai TPM akan membuatkannya kebal dalam mahkamah dan segala pertuduhan terhadap dirinya akan digugurkan? Bagi admin sendiri, semasa kempen pada pilihan raya lalu, PRU 15, Anwar Ibrahim sentiasa menekankan tidak akan bergabung dan berkompromi, minta maaf, kepada ahli-ahli politik yang mempunyai kes dalam mahkamah. Dan beliau juga akan berkata tidak akan sesekali bergabung dengan ahli politik yang mempunyai kes di mahkamah, minta maaf. Tetapi lainnya pula apa yang terjadi pada sekarang ini, yaitu bukan sahaja bergabung tetapi dilantik sebagai TPM. Persoalannya di sini, adakah kes Zahid akan dibuang begitu sahaja dan diberi pengampunan? Pada malam ini keluar akhirnya berita mengenai persoalan besar ini yang dikeluarkan sendiri oleh Amanah. Dan berita ini saya petik dari Malaysia Kini. Buat tuan-tuan dan puan-puan yang kurang pasti dan tidak berapa faham dengan apa yang admin akan bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah double check agar berita ini bukannya dibuat-buat begitu saja. Anda boleh pergi ke malaysiakini.com. Kita teruskan kepada berita. Pelantikan Zahid tak jejas perjalanan kes mahkamah. Admin ulang sekali lagi. Pelantikan Zahid tak jejas perjalanan kes mahkamah Amanah. Kita teruskan kepada berita penuh. Amanah berpendapat pelantikan Ahmad Zahid Hamidi sebagai sebahagian daripada anggota kabinet tidak akan menjejaskan perjalanan kes mahkamah yang membabitkan Presiden UMNO dan pengurusi BN tersebut. Naib Presiden Amanah, Mujahid Yusof, berkata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim terikat dengan kenyataan bahawa Ahmad Zahid masih memimpin sebuah parti yang memberikan sokongan kepada kerajaan sekarang. Katanya dalam PRU yang lalu, BN memenangi 30 kerusi dan gabungan itu kemudian menyokong PH untuk membentuk kerajaan pusat. Pada asasnya, tiada apa-apa kaitan persyarat kes mahkamah dan kedudukannya dalam kabinet sebagai timbalan Perdana Menteri. Kes Mahkamah Ahmad Zahid tetap berjalan seperti biasa
dan apa sahaja keputusan yang dibuat mahkamah adalah bebas dan tidak akan terikat dengan kedudukan dia dalam kabinet. Segala pematuhan undang-undang terpakai ke atas Ahmad Zahid sebagai implikasi apa yang akan berlaku ke atas dirinya di mahkamah nanti, katanya dalam kenyataan hari ini. Malam tadi, Anwar mengumumkan barisan kabinet baru yang dipimpinnya selepas kira-kira seminggu mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Antara pelantikan yang menarik perhatian dan memang dijangkakan ialah Ahmad Zahid selaku timbalan Perdana Menteri serta Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Ia mengundang reaksi pelbagai kerana Ahmad Zahid kini dibicarakan atas puluhan pertuduhan jenayah termasuk rasuah, diakini di peringkat membela diri. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu merupakan salah seorang pemimpin berprofil tinggi dari BN, dibicarakan di mahkamah selepas PH berjaya menjadi kerajaan kali pertama pada 2018. Presiden UMNO sebelum ini, Ahmad Zahid, Najib Razak, sudah disabitkan bersalah oleh mahkamah dan sedang menjalani hukuman penjara di Kajang selama 12 tahun. Mujahid berkata satu lagi pelantikan menteri yang kontroversi ialah melibatkan Tengku Zafrul Abdul Aziz yang sebelum ini kalah dalam cubaannya merampas kerusi Parlimen Kuala Selangor. Tokoh perbankan itu terpaksa tunduk kepada penyandang kerusi berkenaan, di Zulkifli Ahmad. Kata Mujahid, Tengku Zafrul memiliki imej elit, bangsawan dan ia bercanggah dengan tema pro-rakyat yang diperjuangkan PH. Bezanya kali ini, Tengku Zafrul memegang jawatan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan dijangka tugasnya ialah membawa pelaburan luar ke dalam negara. Mungkinkah imej elitis perniagaannya akan membantu? Kita akan tunggu dan lihat, katanya. Mujahid yang juga menegaskan, orang ramai perlu memahami cabaran yang dihadapi Anwar untuk membentuk kerajaan berdasarkan rancangan mengecilkan saiz kabinet dan pada masa sama memenuhi taburan komponen parti dalam kerajaan. Pun begitu, kata bekas Menteri Agama terbabit, Anwar sudah menjelaskan pembentukan kabinet tersebut dibuat berdasarkan keperluan, objektif dan merit, bukannya demi membalas kesetiaan. Apapun keputusan Anwar sebagai sebagai Perdana Menteri Malaysia, Edwin sendiri sokong kerana Edwin percaya apapun keputusan seorang Perdana Menteri itu, mungkin itu adalah yang terbaik bagi negara kita. Dan semua persoalan Edwin dan kita semua akhirnya telah terjawab. Walaupun Zahid Hamidi dilantik sebagai TPM, itu tidak bermakna kes di mahkamah, kes yang dihadapinya di mahkamah akan hilang dan dibuang begitu sahaja. Saya harap bagi admin dalam channel ini, saya harap apapun perbicaraan yang dijalankan terhadap Zahid Hamidi haruslah dilakukan dengan adil dan saksama agar semua kita mendapat jawapan yang betul dan juga apa sekalipun keputusan mahkamah itu adalah adil. Dan begitu juga dengan keputusan Tan Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita. Apa yang Edwin harapkan adalah apapun keputusan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, itu adalah keputusan terbaik buat negara kita. Untuk malam ini sampai sini saja. Terima kasih kerana sentiasa membantu dan menonton channel dalam dan menonton video dalam channel ini. Sekali lagi admin minta tolong tekan butang subscribe kepada mereka yang baru sahaja menonton video dalam channel ini. Terima kasih. Good night.